Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video pada kali ini kita akan membincangkan tentang tugasan-tugasan yang telah awak hantarkan kepada saya sebelum ini, yang mana kesilapan-kesilapan dalam awak merekod akaun, kesilapan-kesilapan teknikal yang mungkin awak lakukan, dan pada hari ini saya akan membuat teguran pada setiap kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan-kesilapan yang telah awak lakukan. Okey, kita tengok pada tugasan ISMA, kita akan tengok kesilapan dalam merekod buku tunai dan juga ledger berhutang. Kita tengok kesilapan pertama. Okey, kesilapan teknikal pertama bila awak hantar tugasan kepada saya adalah tulisan awak, gambar yang awak hantar itu dalam keadaan yang saya tak boleh baca. Jadi ini adalah contoh salah satu tugasan yang kawan awak hantar pada saya, yang mana saya tak boleh nak semak kata tugasan dia sebab saya tak boleh nak baca tulisan dia. Sama ada cara angle dia ambil gambar tak jelas ataupun tulisan dia yang tak jelas. Sebab saya percaya daripada tulisan dia kemas dan cantik. Hasil kerja dia cantik, kemas. Cuma teknik mengambil gambar yang salah dan hantar format yang salah pada saya menyebabkan tugasan awak saya tak boleh nak baca. Bila saya tak boleh nak baca, automatik saya tak boleh nak semak tugasan awak dan saya tak boleh membuat teguran kepada awak. Dan saya tak boleh nak baiki kesilapan apa yang awak telah lakukan semasa membuat akaun, semasa awak membuat tugasan dan membuat latihan. Okey, kesilapan yang kedua, rentetan daripada tulisan yang saya tak boleh baca. Jadi saya mengenal pasti bahawa awak menghantar pada saya dalam format JPEG ataupun dalam format IMG, format image ataupun dalam format gambar. Dan kalau tengok ada simbol dia ada gambar bukit. Okey, sedangkan dalam soalan saya dah maklumkan dengan jelas setiap tugasan-tugasan yang saya suruh awak hantar untuk akaun, hantar tugasan dalam format PDF. Format PDF tu macam mana awak tengok? Ini adalah contoh format PDF. Dia ada logo, dia ada tulis PDF. Jadi beza di antara gambar ataupun beza di antara tugasan menggunakan format PDF dan juga format IMG ni awak boleh tengok. Okey, gambar dia automatik tak jelas, tapi kalau awak hantar format PDF dia akan jelas. Okey, ataupun saya boleh tunjukkan awak terdirect daripada Google Classroom. Okey, awak tengok ini adalah contoh tugasan yang dihantar oleh kawan awak. Dia menggunakan format dalam PDF. Jadi bila PDF, awak boleh tulisan dia adalah automatik terang dan jelas, saya boleh baca. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, juga menghantar dalam format PDF. Okey, jadi tulisan dia terang. Okey, gambar dia jelas bila awak hantar dalam format PDF. Okey, tulisan dia jadi besar. Tapi bila awak hantar dalam format okey, saya cari hantar dalam format okey, format JPEG. Ini adalah format JPEG gambar bukit image. Awak tengok automatik. Okey, automatik gambar dia jadi kecil. Jadi bila gambar dia jadi kecil, saya tak boleh nak baca tulisan awak. Okey, tempat yang kedua, ini pun dalam bentuk image JPEG, juga tugasan dia jadi kecil. Jadi saya tak boleh nak baca, saya tak boleh nak semak. Okey, saya tengok okey, ini juga bila awak tengok dalam bentuk gambar. Jadi sekali lagi, jadi sangat-sangat kecil. Jadi make sure bila awak hantar tugasan kepada saya, pastikan tugasan akaun awak dalam bentuk PDF supaya saya boleh tengok gambar dengan jelas. Okey, kita tengok juga ini contoh daripada kawan awak, dia ada hantar format PDF dan juga dia hantar format gambar. Okey, jadi bila dia hantar dalam format PDF, awak boleh tengok tulisan dia jelas. Okey, tapi bila hantar dalam, kita cuba klik dalam kotak image dia. Okey, bila hantar dalam kotak image ataupun JPEG, alright. Okey, loading sekejap. Automatik gambar jadi kecil. Ini pun sama, gambar jadi kecil. Kita buka balik dalam bentuk PDF. Okey, kita dalam PDF. Okey, gambar dia jadi besar. Jadi make sure awak hantar dalam bentuk PDF. Alright. Okey, kemudian rata-rata daripada awak bila hantar tugasan kepada saya, awak suka snap gambar dalam cam scanner tu satu-satu. Contohnya dalam tugasan ini kita ada 3 muka surat. Jadi satu-satu. Okey, buku tunda penerimaan, kemudian ledger penghutang, kemudian ledger penghutang. Kalau ada 3 muka surat, 3 gambar awak hantar pada saya. Okey, kalau ada 10, awak banyak ada 10 akaun awak kena buat, akan ada 10 PDF awak hantar pada saya. Okey, for the next tugasan, tolong jangan hantar saya dalam PDF yang banyak macam ni sebab saya susah nak semak.
Jadi awak boleh follow kawan awak dengan Syafika, apa yang dia buat, dia hanya hantar pada saya satu saja format PDF. Tapi dalam satu format PDF dia, dia ada 3 gambar, okey, 3 tugasan ni selat. Ni helaian pertama, helaian kedua dan juga helaian ketiga. Jadi dia tak hantar 3 PDF, dia hantar satu PDF. Tapi dalam satu PDF ini ada semua tugasan-tugasan dia. Jadi macam mana awak nak hantar benda-benda ni? Awak try and error, explore dalam Google, explore dalam Cam Scanner macam mana nak guna, jadikan benda ni dalam format PDF, dan dalam satu PDF semua tugasan awak boleh dimasukkan sekali. Jadi awak boleh explore benda ni. Okey, kita sambung balik tadi. Okey, kita sambung balik tadi kesilapan-kesilapan yang sering awak lakukan. Okey, jangan saya ingatkan lagi sekali, jangan hantar dalam format JPEG ataupun format image atau format gambar, tapi hantarlah dalam format PDF supaya saya dapat semak awak punya tugasan dengan baik. Okey, kesilapan dalam akaun. Okey, bila saya ajar awak, saya menggunakan nota, dalam PowerPoint apa semua, awak salin bulat-bulat dalam nota saya dalam tugasan awak. Contohnya dalam tugasan ISMA. Okey, tugasan ISMA dalam dokumen-dokumen yang kita buat pada 30 hari bulan 4. Okey, dalam dokumen sepatutnya tidak ada faedah. Awak salin bulat-bulat, awak masukkan faedah dalam ni. Jadi sebenarnya benda yang tak ada jangan diada-adakan. Kenapa dalam nota saya masukkan faedah? Sebab okey, bila awak akan jumpa, selepas ni awak jumpa macam-macam latihan. Okey, saya dah bagi awak 5 set. Ada set yang ada soalan ada faedah, ada set ada soalan pasal pulangan belian, ada soalan ada nota debit, ada nota kredit, ada transaksi yang ada transaksi yang tak ada. Jadi dalam nota, saya perlu bagi awak nota yang lengkap supaya awak boleh tengok transaksi itu sama ada wujud ataupun tidak wujud. Jadi kalau transaksi itu tidak wujud, jangan diwujudkan. Jangan ada-adakan transaksi yang tidak ada. Okey, kesilapan seterusnya, bila kita buat akaun, pastikan ada nama buku. Okey, ini adalah buku tunai penerimaan. Jadi bahagian atas ni sepatutnya awak letak nama buku tunai penerimaan. Barulah awak boleh buat akaun. Jadi awak tak ada nama buku. Okey, contohnya ini adalah buku tunai penerimaan. Kalau awak punya, okey, tulis buku tunai penerimaan. Jadi awak tak tulis buku tunai penerimaan, automatik maka awak akan dipotong sebab tidak ada nama buku. Okey, seterusnya, kesilapan seterusnya, format tak penuh. Jadi awak hanya tak separuh saja format. Okey, jadi pastikan format awak penuh. Untuk format buku tunai ada tarikh, butiran, rujukan, folio, amuan, penghutang, tunai tangan, modal, lain-lain dan keterangan. Mesti ada kolom untuk lain-lain dan keterangan. Jadi bila format awak tidak lengkap, jawapan awak jadi salah. Okey, seterusnya, jangan pisahkan format. Okey, cikgu, kata kajang saya, kertas dashboard saya tak cukup, cikgu, saya dah buat sampai amount, kertas habis. Kemudian saya sambung kat bawah ni, cikgu. Tak boleh, awak tak boleh buat macam ni. Awak kena buat amount sebelah dia table untuk penghutang, sebelah ni tunai di tangan modal. Jadi kalau awak tak boleh nak buat dalam bentuk memanjang macam ni, awak kena melintangkan dia. Jangan buat dalam bentuk portrait. Buat dalam bentuk landscape supaya dia boleh muat. Dalam buku tunai penerimaan dengan tunai pembayaran, format dia memang panjang. Jadi awak kena pandai-pandailah buat supaya format awak dalam satu baris macam ni. Okey, format awak dalam satu baris penuh macam ni. Jangan buat format ada dua atas, satu bawah. Jadi kita akan record macam ni. Bila kita record macam ni, jawapan kepada awak senang. Saya akan terus pangkal besar-besar. Saya tak semak, saya pangkal besar-besar. Jadi jawapan awak terus jadi salah. Bukan saya saja yang akan pangkal salah, tapi masa final nanti bila pendanaan secara pusat, orang luar tanda, pemeriksa luar tanda awak punya tugasan, automatik dia akan pangkalkan jawapan awak. Jadi jangan pisahkan format. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh ledger penghutang. Okey, kalau awak tengok contoh kawan awak, okey, kesilapan pertama, okey, dia tidak meletakkan surat beranak dia, okey, untuk spiau siang restoran DL2 sepatutnya kat sini awak tak DL2. Okey, itu kesilapan pertama. Kesilapan kedua adalah dia jarakkan, okey. Kita kena letak betul-betul data dia. Kita tak perlu nak nyarakkan dia. Okey, nampak tak dia? Okey, dia tak piau siang restoran, kemudian dia biarkan kosong satu ni.
kemudian border tulis. Tak perlu. Kita terus je sambung pure siang restoran, terus sambung dengan table. Jangan ada jarak. Okey, begitu juga dalam bila awak buat dalam meja awak, okey. Jangan ada langkah baris. Apa yang dimaksudkan langkah baris? Awak tengok satu baris ni diisi, satu baris ni dibiarkan kosong, kemudian satu baris ni diisi balik. Jangan biarkan ada langkau. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita terus je satu baris, habis satu baris, kemudian kita buat sambung baris bawah dia. Jangan ada langkau baris. Bila awak langkau baris, jawapan awak juga menjadi salah. Okey, kesalahan seterusnya. Okey, kita dah siapkan buku tunai penerimaan. Cantik buku tunai penerimaan kita ni. Tapi kita dah habis transaksi yang terakhir jualan tunai ni. Kita habis macam tu je. Kita kena letak jumlah dia kat bawah ni. Okey, amount ni kita campur semua dapat jumlah dia berapa. Penghutang ini kita campurkan semua dapat jumlah dia berapa. Pastikan ada jumlah amount dia. Okey, contoh macam ni. Okey, kalau awak dah buat cantik-cantik, bawah ni bagus. Dia dah ada amount. Berapa amount dia? Kita campur dapat jumlah dia 224,807.85, kemudian jumlah besar. Tapi ada kesilapan yang dia kawan awak buat. Tiada garis pada garisan jumlah. Awak nampak garisan yang saya buat warna ungu ini. Okey, jadi bila awak buat jumlah, awak kena ada dua garisan, iaitu satu di atas, satu di bawah. Dan juga untuk jumlah besar, awak tengok ada garisan di atas satu, dan di bawah ni ada double line, ada dua garisan yang saya gariskan. Ini juga ini adalah jumlah besar, jumlah keseluruhan. Jadi penting untuk akaun awak ada garisan. Jadi bila awak buat jumlah, jangan terlupa letak garisan. Okey, kesilapan seterusnya. Okey. Okey, ini adalah ledger penghutang untuk Fatihah. Apa yang kawan awak buat? Okey. Pada baki dia RM5,500 ada kurungan RM10,550 tolak dengan RM5,000. Awak akan dapat sebenarnya bila awak tolakkan RM10,550 tolak RM5,000, awak akan dapat RM5,550. Dah betul ada RM5,550, tapi ada kurungan. Bila ada kurungan, jawapan awak jadi salah. Sebab kurungan ni bermaksud negatif. Bermakna negatif. Okey, sedangkan dia penghutang. Jadi penghutang di atas sebelah debit, bila debit ni dia tidak ada kurungan. Baki yang ada kurungan adalah baki dari sebelah kredit. Contoh yang ada kurungan adalah baki yang melibatkan ledger penghutang. Ledger penghutang baki dia mesti ada kurungan. Sebab ledger penghutang adalah liability. Liability adalah sebelah kredit. Bila sebelah kredit, automatik baki itu ada kurungan. Okey, seterusnya kesilapan. Tadi kita dah tengok kesilapan ISMA dalam buku tunai penerimaan dan penghutang. Kita akan tengok seterusnya kesilapan ISMA dalam buku tunai pembayaran dengan ledger penghutang. Apa kesilapan yang awak buat? Okey, tidak meletak nilai pada baki. Kena letak, okey, tidak letak nilai. Contohnya untuk Haruman Sejati Enterprise, baki kredit adalah RM448.55. Kemudian debit dia adalah RM448. So kita tolakkan kredit tolak dengan debit, baki dia akan dapat kosong. Okey, sebab dia dah bayar hutang dalam set kosong. Jadi bila kosong, awak kosongkan. Okey, tak boleh. Walaupun nilai dia adalah kosong ataupun tidak hutang, awak kena letak nilai dalam itu, iaitu kosong. Okey, kalau awak tak nak letak kosong, awak juga boleh buat macam saya buat, saya letak tadi dash. Dash maksud hutang Haruman Sejati ini dah selesai. Jadi bila awak letak kosong macam ni, terus pangkal lah. Sebab saya anggap ataupun pemeriksa akan menganggap bahawa awak tidak menyelesaikan soalan itu. Soalan awak tak buat, awak tak selesaikan. Jadi bila hutang tu dah kosong, awak kena letak tanda sengkang dash ataupun awak letak nilai angka kosong. Okey. So ini kesilapan seterusnya bila awak membuat buku tunai pembayaran. Okey. Awak pisahkan format. Awak tengok separuh ke atas bila dah tak muat. Okey, format ni awak tak muat, awak sambung format dia kat bawah. Okey. Ini pun tidak boleh. Okey. Jadi kesilapan ini sepatutnya tidak boleh dilakukan. Okey. Seterusnya
Tiada garisan pada jumlah. Okey, ni jumlah. Okey, awak tidak letak garisan. Okey, pastikan awak letak garisan. Okey, kesilapan seterusnya salah tambah. Okey, kita tengok pada laju lain-lain 200. Okey, kemudian ada 2000, 200, kemudian ada 2000. Jadi 200 campur dengan 2000, kita akan dapat baki 2200, tapi awak tulis 2000. Jadi tolong hati-hati sebab awak membuat operasi tambah tolak darab bahagi. Okey, tekan calculator dengan betul. Okey, dan seterusnya, okey, waktu kita buat buku tunai pembayaran, bila awak letak nama, pastikan awak letak nama tu penuh. Okey, contohnya dalam kes ni, okey, kawan awak letak Waniyah, sedangkan nama dia adalah Waniyah Mahmud. Nama syarikat dia adalah Waniyah Mahmud. Jadi bila awak letak nama sebagai Waniyah saja, jadi jawapan awak menjadi salah ataupun tidak tepat, ya. Okey, seterusnya. Okey, mengira. Kita kira jumlah salah. Alright. Macam mana kita kira jumlah salah ni? Okey. Awak tengok. Okey. Saya tak pasti. Okey. Kita dah kira jumlah ke amount ni. Kita dapat 28354.35. Ini betul. Okey. Kita dapat 28354.35. Okey. Tengok contoh yang saya buat ini. Okey. Jumlah dia dah betul. Kemudian yang seterusnya adalah step yang kedua. Baki akhir. Kita nak cari baki akhir ni. Okey, ini kita kosongkan dulu. Okey, yang saya bulatkan ini. Macam mana dapat yang saya bulatkan ni? Okey, kita kena isikan dulu dekat kolom bawah ni dulu. Alright. Kita kena letak dia jumlah tunai penerimaan. Kat mana nak cari jumlah tunai penerimaan ni? Macam mana kita nak dapat 22? Macam mana kita dapat 2248078 ni? Kita kena tengok jumlah pada jumlah tunai penerimaan. Okey, kita buka balik buku tunai penerimaan ni tadi. Yang kita dah buat sebelum ni, buku tunai penerimaan. Kan kita dah buat, kemudian kita dah kira sampai baki dia. Dapat tak baki akhir dia ni? 2248078 ni. Baki yang saya bulatkan ni lah, kita ambil dia. Kita tulis je dekat bawah ni. 2248078.85. Kemudian baki ni tadi 2248075 ni kita tolakkan dengan RM28,354.30 sen. Okey. 2248075 tolak dengan RM28,354.35. Barulah kita akan dapat baki RM196,453.50. So saya tak sure macam mana awak dapat baki yang ini dan juga dapat baki 296. Jadi awak tolong semak balik kerja awak sebab separuh daripada kelas awak dapat jawapan yang sama. Sama ada awak berbincang, awak buat sama-sama ataupun awak meniru, wallahualam awak sendiri yang tahu. So make sure perbaiki kesilapan ini, tolong semak semula. Okey, kemudian kita salah catat. Okey, kita salah catat ni macam mana? Kita tak dokumen. Contohnya Rumah Sejati, buku belian 3 bulan 4 dengan 17 hari bulan. Transaksi kredit 488.55. 488.55. Okey, baki dia kosong. Jadi saya tak tahu macam mana awak dapat 443.55. Okey, tolong semak balik awak punya catatan. Jadi macam mana catatan yang berada di dalam dokumen itulah awak catatkan dalam awak punya buku tunai dalam awak punya ledger. Okey, jangan sampai salah catat. Okey, kemudian salah tambah juga lagi. Okey, kita tengok. Okey, untuk kualiti operasional Sungai Petani 2 pada 24 bulan 4 ada jualan sebanyak 11,701. Kemudian kita ada 25 bulan juga berkaitan dengan buku jualan ada RM9. So kita tambahkan 11,701 tambah RM9. Tapi tengok amount dia sama. Okey, amount dia sama 11,701. So awak tak tambahkan dia. Okey, sebenarnya kalau awak tambahkan dia sepatutnya bukan 01, dia jadi 710. So hati-hati. Walaupun amount dia sama, lebih kurang sama, nombor dia lebih kurang sama, tapi awak salah. Jadi make sure jangan buat kesilapan yang itu. Ada juga yang hadap pada saya format terpesong. Okey, saya tak pasti. Soalan saya tak ada suruh buat nota kredit, suruh buat nota kredit. So salah lah benda ni. Jadi belajar balik, tengok balik video-video cikgu sebelum ni, buka balik nota-nota cikgu, fahamkan benda ni macam mana nak buat. Alright. Okey, kita tengok kesilapan merekod dalam soalan Along Enterprise. Kita tengok macam mana awak rekod dalam buku tunai penerimaan dan ledger penghutang. Okey.
Bila kita dapat soalan, kita jangan terus buka dokumen. Kita kena baca dulu soalan. Bila awak tak baca soalan, akan menyebabkan berlaku kesilapan. Ini yang berlaku kesilapan. Okey, macam mana cikgu tengok kawan awak buat kesilapan? Okey, macam ni saya tahu dia tak baca soalan. Dia terus ikut 8 hari bulan 8, 10 hari bulan 8, 15 hari bulan 8, 22 hari bulan 8. Okey, dia terus record. Sedangkan dalam soalan kalau kita baca, dia ada bagi tahu pada 1 Ogos 2018 diperolehi daripada urus niaga bulan sebelumnya. Buku tunai sebanyak 35,000. So sepatutnya pada awal bulan bermakna 1 hari bulan 8 ada baki awal sebanyak 35,000. 35,000 kita perlu letak pada bahagian amount dan juga satu lagi tunai di tangan. Tapi kalau awak tak catat kat sini. Jadi bila awak tak catat bermakna awak tidak membaca soalan. Perlu baca soalan. Baca soalan sampai habis. Kalau awak tengok adalah A, B, C, D. Setiap ini ada arahan dia. Kemudian ada yang dah buat dah. Semua satu kelas silap. Okey, dia dah buat baki awal 1 bulan 8 ada baki awal bagus. Dia record dalam amount. Okey, dan dia record dengan pasangan couple dia. Tunai di tangan tapi 36,500. Sedangkan dalam soalan dia kata baki tunai adalah 35,000. Jadi macam mana awak satu kelas semua salah? Okey, ada seorang je betul. Boleh letak 36,500. Terlebih 1,500. Cikgu tak sure mana awak dapat. Mungkin awak tambahkan dengan penghutang ni 500 tambah dengan 1,000. So awak dapat 36,500. So kalau awak buat macam tu salah. Kita tak boleh tambahkan macam tu. Tak baik. Alright. Okey, jadi sebenarnya salah. Jadi dalam kelas awak hanya seorang saja yang betul. Dia buat baki awal 35,500. Okey. Jadi ada bukan majoriti hampir satu kelas semua buat 36,500. Yang tak baca soalan lah. Yang baca soalan dia buat tapi salah. Okey, saya tak sure. Tolong semak balik. Yang betul adalah 35,000. Okey. Seterusnya kita kena baca soalan. Macam cikgu kata tadi, kita kena baca soalan sampai habis. Okey. Kita kena tengok, okey, B, penghutang Bumi Enterprise 500, Wan dan Enterprise 1,000. Maksud dia baki awal penghutang Bumi Enterprise ni pada akhir bulan Julai 2018, kita tutup akaun dia. Bumi Enterprise ni dah ada hutang. Okey, kita ada hutang sebanyak 500. Kita ada hutang dengan dia sebanyak 500. Kemudian Wan dan Enterprise kita ada hutang dengan dia 1,000. So ada baki hutang dia awal bulan. Okey, macam ni nak ikutkan pada awal bulan. Okey, tengok ini contoh pada kawan awak. Okey, Bumi Enterprise. Kita tengok Bumi Enterprise. Bumi Enterprise ada baki 500. Kemudian kita letak pada kolom baki ni sepatutnya ada 500. Tapi kawan awak tak buat. Bukan kawan awak je, satu kelas semua tak buat. So salah lah jawapan dia. Jadi ini contoh yang cikgu dah letak. Kita letak pada 1/8 baki awal. Okey, tuliskan baki awal. Kenapa baki awal? Sebab pada awal bulan Bumi Enterprise dia masih ada hutang. Kita masih ada hutang dengan Bumi Enterprise sebanyak RM500. So kita tulis baki awal 1/8. Kenapa 1/8? Sebab bulan hari pertama pada bulan 8. So kita letak baki dia 500. Begitu juga lah dengan akaun-akaun yang lain Wan dan Enterprise. So pada akaun Wan dan Enterprise nanti ledger penghutang untuk Wan dan Enterprise kita kena letak baki dia 1,000. So jangan tak letak. Jadi baiki kesilapan yang awak dah buat. Macam tu juga dengan pemiutang. Kita ada pemiutang niaga. C adalah pemiutang niaga. So kita buka ledger pemiutang niaga. Okay, kita tengok pada United Plastic Trading ni ada 2,000. Okey, bukan 2,000. United Plastic Trading ni dia berhutang dengan kita sebanyak 200,000. So dalam ledger pembutangan yang nanti awak tak baki awalnya sebanyak 200. Handmade wholesale ni pun baki dia sebanyak 1,000. Kemudian buka ledger dari soalan D, baki untuk D
Pemerintahan lain-lain, buka ledger pemerintahan lain-lain, kita tengok pada Seng Heng Group RM500. So ada baki hutang Seng Heng Group sebanyak RM500 yang kita kena rekodkan. Okey, so far faham? Kalau tak faham, just WhatsApp cikgu, tanya macam mana, ataupun kalau cikgu akan terangkan lebih detail nanti. Okey. Okey, kemudian ada kawan-kawan awak yang dah buat ni. Dah bagus dah. 6 hari bulan 8. Okey. Debit 12,500. Cik, ruang baki ni dia kosongkan. Okey, jangan kosongkan ruang baki. Setiap lajur baki ini perlu diisi nilai. Contoh cikgu dah buat ini. Okey, baki dia adalah 12,500. Kemudian dia bayar hutang. Okey, baki adalah RM1,250. Kemudian dia bayar hutang RM1,250. Baki dia ada kosong. Walaupun kosong, kita kena letak kosong ataupun letak dash. Okey, macam kawan bagus. Letak kosong. Maknanya betul lah. Cuma atas ni dia terus tinggalkan kosong. Tinggalkan ni yang jadi jawapan jadi salah. Okey, kita kena record setiap lajur, setiap baris pada lajur baki ini perlu ditulis angkanya berapa baki hutang dia. Jadi jangan tinggalkan lumpung ataupun kosong. Okey, letak kosong atau baki. Okey, kalau awak tengok ya, kawan awak ni, okey, dia dah buat ni betul dah, kosong. Tapi letak kosong dia ada 0.0000000. Okey. Kalau awak tekan kalkulator, ambil kalkulator, awak tekan 0.0000000, dia tetap akan menjadi kosong. Amount tu tak ada nilai, kosong. Jadi awak letak kosong atau awak letak dash je. Tak perlu letak kurungan, tak perlu letak kosong, koma kosong kosong kosong. Sebab nilai dia memang kosong. Okey. Okey, itu sahaja okey, itu sahaja kesilapan. Jadi apa yang cikgu nak awak buat sekarang ini adalah awak betulkan balik semua kesilapan-kesilapan yang awak buat. Macam mana nak betulkan? Okey, tutup balik latihan yang lama tu. Okey, tutup balik, tak payah buka. Awak buka dokumen dia saja, buka soalan dengan dokumen. Ambil testpad yang baru, buat semula. Satu per satu. Jadi untuk tugas ISMA, inilah senarai dia, akaun-akaun yang awak kena buat. Awak kena buat buku jualan tunai, buku jualan kredit, buku belian, buku pulangan belian, buku tunai penerimaan, buku tunai pembayaran, buku ledger penghutang, buku ledger pengutang, senarai daftar penghutang, senarai daftar penghutang. Okey, ini untuk soalan ISMA. Buat dan lengkapkan. Buat semula yang baru. Tulis cantik-cantik, kemas-kemas supaya saya dapat semak. Okey. Jadi tugasan satu, tugasan kedua sama juga, iaitu awak kena buat untuk tugasan Along Enterprise. Okey, buat buku jualan tunai, buku jualan kredit, buku belian, buku tunai penerimaan, buku tunai pembayaran, ledger penghutang, ledger pemihutang, senarai daftar penghutang dan juga senarai daftar penghutang. Okey, lengkapkan sampai habis, buat semula elok-elok cantik-cantik dan hantarkan kepada cikgu sebelum 13 Jun 2021 dalam format PDF. Jangan dalam format JPEG, format image, gambar saya tak nak, hantar dalam format PDF. Okey, kalau kita tengok awak punya akaun ni ada banyak. Jadi jangan hantar PDF pada saya banyak-banyak. Hantar saya dalam satu PDF saja. Okey, jadi dokumen untuk soalan ISMA ada satu PDF, soalan untuk soalan Along Enterprise ada satu PDF, so ada dua PDF. Satu PDF untuk soalan ISMA, satu PDF untuk soalan Along. Okey, faham? Okey, kalau tak faham boleh tanya nanti, boleh WhatsApp tanya macam mana. Okey, itu sahaja. Pastikan awak siapkan semua tugasan yang saya bagi sebelum 13 Jun 2021. So, sebarang pertanyaan macam biasa, just WhatsApp saya siapa senang ataupun dalam grup, ataupun boleh call direct pada saya akan jawab setiap soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan daripada awak nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat bercuti selama 2 minggu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Okey, untuk video pada kali ini kita akan membincangkan tentang tugasan-tugasan yang telah awak hantarkan kepada saya sebelum ini, yang mana kesilapan-kesilapan dalam awak merekod akaun, kesilapan-kesilapan teknikal yang mungkin awak lakukan, dan pada hari ini saya akan membuat teguran pada setiap kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan-kesilapan yang telah awak lakukan. Okey, kita tengok pada tugasan ISMA. Kita akan tengok kesilapan dalam merekod buku tunai dan juga ledger berhutang. Kita tengok kesilapan pertama. Okey, kesilapan teknikal pertama bila awak hantar tugasan kepada saya adalah tulisan awak, gambar yang awak hantar itu dalam keadaan yang saya tak boleh baca. Jadi ini adalah contoh salah satu tugasan yang kawan awak hantar pada saya, yang mana saya tak boleh nak semak kata tugasan dia sebab saya tak boleh nak baca tulisan dia. Sama ada cari angle dia ambil gambar tak jelas ataupun tulisan dia yang tak jelas. Sebab saya percaya daripada tulisan ni kemas dan cantik. Hasil kerja dia cantik, kemas. Cuma teknik mengambil gambar yang salah dan hantar format yang salah pada saya menyebabkan tugasan awak saya tak boleh nak baca. Bila saya tak boleh nak baca, automatik saya tak boleh nak semak tugasan awak dan saya tak boleh membuat teguran kepada awak. Dan saya tak boleh nak baiki kesilapan apa yang awak telah lakukan semasa membuat akaun, semasa awak membuat tugasan dan membuat latihan. Okey, kesilapan yang kedua, rentetan daripada tulisan yang saya tak boleh baca. Jadi saya mengenal pasti bahawa awak menghantar pada saya dalam format JPEG ataupun dalam format IMG, format image ataupun dalam format gambar. Dan kalau tengok ada simbol dia gambar bukit. Okey, sedangkan dalam soalan saya dah maklumkan dengan jelas setiap tugasan-tugasan yang saya suruh awak hantar untuk akaun, hantar tugasan dalam format PDF. Format PDF tu macam mana awak tahu? Ini adalah contoh format PDF. Dia ada logo, dia ada tulis PDF. Jadi beza di antara gambar ataupun beza di antara tugasan menggunakan format PDF dan juga format IMG ni awak boleh tengok. Okey, gambar dia automatik tak jelas, tapi kalau awak hantar format PDF dia akan jelas. Okey, ataupun saya boleh tunjukkan awak direct daripada Google Classroom. Okey, awak tengok ini adalah contoh tugasan yang dihantar oleh kawan awak. Dia menggunakan format dalam PDF. Jadi bila PDF, awak tulisan dia adalah automatik terang dan jelas, saya boleh baca. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, juga menghantar dalam format PDF. Okey, jadi tulisan dia terang. Okey, gambar dia jelas bila awak hantar dalam format PDF. Okey, tulisan dia jadi besar. Tapi bila awak hantar dalam format okey, saya cari hantar dalam format okey, format JPEG. Ini adalah format JPEG gambar bukit image. Awak tengok automatik. Okey, automatik gambar dia jadi kecil. Jadi bila gambar dia jadi kecil, saya tak boleh nak baca tulisan awak. Okey, kita buat yang kedua. Ini pun dalam bentuk image JPEG, juga tugasan dia jadi kecil. Jadi saya tak boleh nak baca, saya tak boleh nak semak. Okey, saya tengok. Okey, ini juga bila awak tengok dalam bentuk gambar. Jadi sekali lagi, jadi sangat-sangat kecil. Jadi make sure bila awak hantar tugasan kepada saya, pastikan tugasan akaun awak dalam bentuk PDF supaya saya boleh tengok gambar dengan jelas. Okey, kita tengok juga ini contoh daripada kawan awak. Dia ada hantar format PDF dan juga dia hantar format gambar. Okey, jadi bila dia hantar dalam format PDF, awak boleh tengok tulisan ni jelas. Okey, tapi bila hantar dalam, kita cuba klik dalam kotak image dia. Okey, bila hantar dalam kotak image ataupun JPEG, alright. Okey, loading sekejap. Automatik gambar jadi kecil. Ini pun sama, gambar jadi kecil. Kita buka balik dalam bentuk PDF. Okey, kita dalam PDF. Okey, gambar dia jadi besar. Jadi make sure awak hantar dalam bentuk PDF. Alright. Okey, kemudian rata-rata daripada awak bila hantar tugasan kepada saya, awak suka snap gambar dalam cam scanner tu satu-satu. Contohnya dalam tugasan ini kita ada 3 muka surat. Jadi satu-satu. Okey, buku tunai penerimaan, kemudian ledger penghutang, kemudian ledger penghutang. Kalau ada 3 muka surat, 3 gambar awak hantar pada saya. Okey, kalau ada 10, awak banyak ada 10 akaun awak kena buat, akan ada 10 PDF awak hantar pada saya. Okey, for the next tugasan, tolong jangan hantar saya dalam PDF yang banyak macam ni. Sebab saya susah nak semak. Jadi awak boleh follow kawan awak dengan Syafika apa yang dia buat. Dia hanya hantar pada saya satu saja format
PDF. Tapi dalam satu format PDF dia ada 3 gambar. Okey, 3 tugasan ni selat. Ni helaian pertama, helaian kedua dan juga helaian ketiga. Jadi dia tak hantar 3 PDF. Dia hantar satu PDF. Tapi dalam satu PDF ini ada semua tugasan-tugasan dia. Jadi macam mana awak nak hantar benda-benda ni? Awak try and error, explore dalam explore dalam CAM scanner macam mana nak guna, jadikan benda dalam format PDF, dan dalam satu PDF semua tugasan awak boleh dimasukkan sekali. Jadi awak boleh explore benda ni. Okey, kita sambung balik tadi. Kesilapan-kesilapan yang sering awak lakukan. Okey, jangan saya ingatkan lagi sekali, jangan hantar dalam format JPEG ataupun format image atau format gambar, tapi hantarlah dalam format PDF supaya saya dapat semak awak punya tugasan dengan baik. Okey, kesilapan dalam akaun. Okey, bila saya ajar awak, saya menggunakan nota, dalam PowerPoint apa semua, awak salin bulat-bulat dalam nota saya dalam tugasan awak. Contohnya dalam tugasan ISMA. Okey, tugasan ISMA dalam dokumen-dokumen yang kita buat pada 30 hari bulan 4. Okey, dalam dokumen sepatutnya tidak ada faedah. Awak salin bulat-bulat, awak masukkan faedah dalam ni. Jadi sebenarnya benda yang tak ada jangan diadakan. Kenapa dalam nota saya masukkan faedah? Sebab okey, bila awak akan jumpa, selepas ni akan jumpa macam-macam latihan. Okey, saya dah bagi awak 5 set. Ada set yang ada soalan ada faedah, ada set ada soalan pasal pulangan belian, ada soalan ada nota debit, ada nota kredit, ada transaksi yang ada transaksi yang tak ada. Jadi dalam nota, saya perlu bagi awak nota yang lengkap supaya awak boleh tengok transaksi itu sama ada wujud ataupun tidak wujud. Jadi kalau transaksi itu tidak wujud, jangan diwujudkan. Jangan adakan transaksi yang tidak ada. Okey, kesilapan seterusnya, bila kita buat akaun, pastikan ada nama buku. Okey, ini adalah buku tunai penerimaan. Jadi bahagian atas ni sepatutnya awak letak nama buku tunai penerimaan. Barulah awak boleh buat akaun. Jadi awak tak ada nama buku. Okey, contohnya ini adalah buku tunai penerimaan. Kalau awak punya, okey, tulis buku tunai penerimaan. Jadi awak tak tulis buku tunai penerimaan, automatik maka awak akan dipotong sebab tidak ada nama buku. Okey, kesilapan seterusnya format tak penuh. Jadi awak hanya tak separuh saja format. Okey, jadi pastikan format awak penuh. Untuk format buku tunai ada tarikh, butiran, rujukan folio, amuan penghutang tunai tangan, modal, lain-lain dan keterangan. Mesti ada kolom untuk lain-lain dan keterangan. Jadi bila format awak tidak lengkap, jawapan awak jadi salah. Okey, seterusnya jangan pisahkan format. Okey, cikgu kata kajang saya, kertas dashboard saya tak cukup, cikgu saya dapat sebab amount, kertas habis. Kemudian saya sambung kat bawah ni cikgu. Tak boleh, awak tak boleh buat macam ni. Awak kena buat amount sebelah dia table untuk penghutang, sebelah ni tunai di tangan modal. Jadi kalau awak tak boleh nak buat dalam bentuk memanjang macam ni, awak kena melintangkan dia. Jangan buat dalam bentuk portrait. Buat dalam bentuk landscape supaya dia boleh muat. Dalam buku tunai penerimaan dengan tunai pembayaran, format dia memang panjang. Jadi awak kena pandai-pandailah buat supaya format awak dalam satu baris macam ni. Okey, format awak dalam satu baris penuh macam ni. Jangan buat format ada dua atas, satu bawah. Jadi kita akan record macam ni. Bila kita record macam ni, jawapan tempat awak senang. Saya akan terus pangkal besar-besar. Saya tak semak, saya pangkal besar-besar. Jadi jawapan awak terus jadi salah. Bukan saya saja yang akan pangkal salah, tapi masa final nanti bila pendanaan secara pusat, orang luar tanda, pemeriksa luar tanda awak punya tugasan, automatik dia akan pangkalkan jawapan awak. Jadi jangan pisahkan format. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh ledger penghutang. Okey, kalau awak tengok contoh kawan awak, okey, kesilapan pertama, okey, dia tidak meletakkan surat beranak dia, okey, untuk spiau siang restoran DL2 sepatutnya kat sini awak tak DL2. Okey, itu kesilapan pertama. Kesilapan kedua adalah dia jarakkan, okey. Kita kena letak betul-betul atas dia. Kita tak perlu nak nyarakkan dia. Okey, nampak tak dia? Okey, letak piau siang restoran, kemudian dia biarkan kosong satu ni, kemudian border tulis. Tak perlu. Kita terus je sama piau siang restoran, terus sambung dengan table. Jangan ada jarak. Okey, begitu juga dalam bila awak buat
dalam meja awak. Okey, jangan ada langkah baris. Apa yang dimaksudkan langkah baris? Awak tengok satu baris ni diisi, satu baris ni dibiarkan kosong, kemudian satu baris ni diisi balik. Jangan biarkan ada langkau. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita terjun satu baris, habis satu baris, kemudian kita buat sambung baris bawah dia. Jangan ada langkau baris. Bila awak langkau baris, jawapan awak juga menjadi salah. Okey, kesilapan seterusnya. Okey, kita dah siapkan buku tunai penerimaan. Cantik buku tunai penerimaan kita ni. Tapi kita dah habis transaksi yang terakhir jualan tunai ni. Kita habis macam tu je. Kita kena letak jumlah dia kat bawah ni. Okey, amount ni kita campur semua dapat jumlah dia berapa. Penghutang ini kita campurkan semua dapat jumlah dia berapa. Pastikan ada jumlah amount dia. Okey, contoh macam ni. Okey, kalau awak dah buat cantik-cantik, bawah ni bagus. Dia dah ada amount. Berapa amount dia? Kita campur dapat jumlah dia 224,807.85, kemudian jumlah besar. Tapi ada kesilapan yang kawan awak buat. Tiada garis pada garisan jumlah. Awak nampak garisan yang saya buat warna ungu ini. Okey, jadi bila awak buat jumlah, awak kena ada dua garisan, iaitu satu di atas, satu di bawah. Dan juga untuk jumlah besar, awak tengok ada garisan di atas satu, dan di bawah ni ada double line, ada dua garisan yang saya gariskan ini. Juga ini adalah jumlah besar, jumlah keseluruhan. Jadi penting untuk akaun awak ada garisan. Jadi bila awak buat jumlah, jangan terlupa letak garisan. Okey, kesilapan seterusnya. Okey. Okey, ini adalah ledger penghutang untuk Fatihah. Apa yang kawan awak buat? Okey. Pada baki dia 5,500 ada kurungan. RM10,550 tolak dengan RM5,000. Awak akan dapat, sebenarnya bila awak tolakkan RM10,550 tolak RM5,000, awak akan dapat RM5,550. Dah betul ada tulis RM5,550. Tapi ada kurungan. Bila ada kurungan, jawapan awak jadi salah. Sebab kurungan ni bermaksud negatif. Bermakna negatif. Okey, sedangkan dia penghutang. Jadi penghutang di atas sebelah debit, bila debit dia tidak ada kurungan. Baki yang ada kurungan adalah baki daripada sebelah kredit. Contoh yang ada kurungan adalah baki yang melibatkan ledger penghutang. Ledger penghutang baki dia mesti ada kurungan. Sebab ledger penghutang adalah liability. Liability adalah sebelah kredit. Bila sebelah kredit, automatik baki itu ada kurungan. Okey, seterusnya kesilapan. Tadi kita dah tengok kesilapan ISMA dalam buku tunai penerimaan dan penghutang. Kita akan tengok seterusnya kesilapan ISMA dalam buku tunai pembayaran dengan ledger penghutang. Apa kesilapan yang awak buat? Okey, tidak meletak nilai pada baki. Kena letak, okey, tidak letak nilai. Contohnya untuk Haruman Sejati Enterprise, baki kredit adalah RM448.55. Kemudian debit dia adalah RM448. So kita tolakkan kredit tolak dengan debit, baki dia akan dapat kosong. Okey, sebab dia dah bayar hutang dah langsai kosong. Jadi bila kosong, awak kosongkan. Okey, tak boleh. Walaupun nilai dia adalah kosong ataupun tidak hutang, awak kena letak nilai dalam itu, iaitu kosong. Okey, kalau awak tak nak letak kosong, awak juga boleh buat macam saya buat, saya letak tanda dash. Dash maksud hutang Haruman Sejati ini dah selesai. Jadi bila awak letak kosong macam ni, terus pangkal lah. Sebab saya anggap ataupun pemeriksa akan menganggap bahawa awak tidak menyelesaikan soalan itu. Soalan awak tak buat, awak tak selesaikan. Jadi bila hutang tu dah kosong, awak kena letak tanda sengkang H ataupun awak letak nilai angka kosong. Untuk okey. So ini kesilapan seterusnya bila awak membuat buku tunai pembayaran. Okey. Awak pisahkan format, awak tengok separuh ke atas bila dah tak muat. Okey, format ni awak tak muat, awak sambung format dia kat bawah. Okey. Ini pun tidak boleh. Okey. Jadi kesilapan ini sepatutnya tidak boleh dilakukan. Okey, seterusnya tiada garisan pada jumlah. Okey, ini jumlah. Okey, awak tidak letak garisan. Okey, pastikan awak letak garisan. Okey, kesilapan seterusnya salah tambah. Okey, kita tengok pada laju lain 200. Okey, kemudian ada 2,000, 200, kemudian ada 2,000. Jadi 200 campur dengan 2,000, kita akan dapat baki
2,200, tapi awak tulis 2,000. Jadi tolong hati-hati sebab awak mau buat operasi tambah tolak darab bahagi. Okey, tekan calculator dengan betul. Okey. Dan seterusnya, okey, waktu kita buat buku tunai pembayaran, bila awak letak nama, pastikan awak letak nama tu penuh. Okey, contohnya dalam kes ni, okey, kawan awak letak Waniah. Sedangkan nama dia adalah Waniah Mahmud. Nama syarikat dia adalah Waniah Mahmud. Jadi bila awak letak nama sebagai Waniah sahaja, jadi jawapan awak menjadi salah ataupun tidak tepat. Ya. Okey, seterusnya. Okey, mengira. Kita kira jumlah salah. Alright, macam mana kita kira jumlah salah ni? Okey, awak tengok. Okey, saya tak pasti. Okey, kita dah kira jumlah ke amount ni. Kita dapat 28354.35. Ini betul. Okey, kita dapat 28354.35. Okey, tengok contoh yang saya buat ini. Okey, jumlah dia dah betul. Kemudian yang seterusnya adalah step yang kedua, baki akhir. Kita cari baki akhir ni. Okey, ini kita kosongkan dulu. Okey, yang saya bulatkan ini. Macam mana nak dapat yang saya bulatkan ni? Okey, kita kena isikan dulu dekat kolom bawah ni dulu. Alright. Kita kena letak dia jumlah tunai penerimaan. Kat mana nak cari jumlah tunai penerimaan ni? Macam mana kita nak dapat? 22. Macam mana kita dapat 224,807.85 ni? Kita kena tengok jumlah pada jumlah tunai penerimaan. Okey, kita buka balik buku tunai penerimaan ni tadi. Yang kita dah buat sebelum ni, buku tunai penerimaan. Kan kita dah buat, kemudian kita dah kira sampai baki dia. Nampak tak baki akhir dia ni? 224,807.85 ni. Baki yang saya bulatkan ni lah, kita ambil dia. Kita tulis je dekat bawah ni. 224,807.85. Kemudian baki ni tadi 224,807.5 ni kita tolakkan dengan RM28,354.30. Okey. 224,807.85 tolak dengan RM28,354.35. Barulah kita akan dapat baki 196,453.5%. So saya tak sure macam mana awak dapat baki yang ini dan juga dapat baki 296. Jadi awak tolong semak balik kerja awak sebab separuh daripada kelas awak dapat jawapan yang sama. Sama ada awak berbincang, awak buat sama-sama ataupun awak meniru, wallahu alam awak sendiri yang tahu. So make sure perbaiki kesilapan ini, tolong semak semula. Okey, kemudian kita salah catat. Okey, kita salah catat ni macam mana kita tak dokumen. Contohnya Rumah Sejati, buku belian 3 bulan 4 dengan 17 hari bulan. Transaksi kredit 488.55, 488.55. Okey, baki dia kosong. Jadi saya tak tahu macam mana awak dapat 443.55. Okey, tolong semak balik awak punya catatan. Jadi macam mana catatan yang berada di dalam dokumen itulah awak catatkan dalam awak punya buku tunai dalam awak punya ledger. Okey, jangan sampai salah catat. Okey, kemudian salah tambah juga lagi. Okey, kita tengok. Okey, untuk kuesioner Sungai Petani 2 pada 24 bulan 4 ada jualan sebanyak 11,701. Kemudian kita ada 25 bulan juga berkaitan dengan buku jualan ada RM9. So kita tambahkan 11,701 tambah RM9. Tapi tengok amount dia sama. Okey, amount dia sama 11,701. So awak tak tambahkan dia. Okey, sebenarnya kalau awak tambahkan dia sepatutnya bukan 01 dia jadi 710. So hati-hati. Walaupun amount dia sama, lebih kurang sama, nombor dia lebih kurang sama tapi awak salah. Jadi make sure jangan buat kesilapan yang itu. Ada juga yang hantar kepada saya format terpesong. Okey, saya tak pasti. Soalan saya tak suruh buat nota kredit, suruh buat nota kredit. So salah lah benda ni. Jadi belajar balik, tengok balik video-video cikgu sebelum ni, buka balik nota-nota cikgu, fahamkan benda ni macam mana nak buat. Alright. Okey, kita tengok kesilapan mengikut dalam soalan Along Enterprise. Kita tengok macam mana awak rekod dalam buku tunai penerimaan dan ledger penghutang. Okey, bila kita dapat soalan, kita jangan terus buka dokumen. Kita kena baca dulu soalan. Bila awak tak baca soalan, akan berlaku kesilapan. Ini yang berlaku kesilapan. Okey, macam mana cikgu tengok kawan awak buat kesilapan? Okey, macam ni saya tahu dia tak baca soalan. Dia terus ikut 8 hari bulan 8, 10 hari bulan 8, 15 hari bulan 8, 22 hari bulan 8. Okey, dia terus record. Sedangkan dalam soalan kalau kita baca, dia ada bagi tahu
pada 1 Ogos 2018 diperolehi daripada urus niaga bulan sebelumnya. Buku tunai sebanyak 35,000. So sepatutnya pada awal bulan bermakna 1 hari bulan 8 ada baki awal sebanyak 35,000. 35,000 kita perlu letak pada bahagian amount dan juga satu lagi tunai di tangan. Tapi kalau awak tak catat kat sini, jadi bila awak tak catat bermakna awak tidak membaca soalan. Perlu baca soalan. Baca soalan sampai habis. Kalau awak tengok adalah A, B, C, D. Setiap ini ada arahan dia. Kemudian ada yang dah buat dah. Semua satu kelas silap. Okey, dia dah buat baki awal 1/8. Baki awal bagus. Dia record dalam amount. Okey, dan dia record dengan pasangan couple dia. Tunai di tangan tapi 36,500. Sedangkan dalam soalan dia kata baki tunai adalah 35,000. Jadi macam mana awak satu kelas semua salah? Okey, ada seorang je betul. Boleh letak 36,500. Terlebih 1,500. Cikgu tak sure mana awak dapat. Mungkin awak tambahkan dengan penghutang ni 500 tambah dengan 1,000. So awak dapat 36,500. So kalau awak buat macam tu salah. Kita tak boleh tambahkan macam tu. Tak baik. Alright. Okey, jadi sebenarnya salah. Jadi dalam kelas awak hanya seorang saja yang betul. Dia buat baki awal 35,500. Okey. Jadi ada bukan majoriti, hampir satu kelas semua buat 36,500. Yang tak baca soalan, tak baca soalan lah. Yang baca soalan dia buat tapi salah. Okey, saya tak sure. Tolong semak balik. Yang betul adalah 35,000. Okey, seterusnya kita kena baca soalan. Macam cikgu kata tadi, kita kena baca soalan sampai habis. Okey, kita kena tengok, okey, B, penghutang Bumi Enterprise 500, Wan dan Enterprise 1,000. Maksud dia baki awal penghutang Bumi Enterprise ni pada akhir bulan Julai 2018, kita tutup akaun dia. Bumi Enterprise ni dah ada hutang. Okey, kita ada hutang sebanyak 500. Kita ada hutang dengan dia sebanyak 500. Kemudian Wan dan Enterprise kita ada hutang dengan dia 1,000. So ada baki hutang dia awal bulan. Okey, macam ni nak ikutkan pada awal bulan. Okey, tengok ini contoh pada kawan awak. Okey, Bumi Enterprise. Kita tengok Bumi Enterprise. Bumi Enterprise ada baki 500. Kemudian kita letak pada kolom baki ni sepatutnya ada 500. Tapi kawan awak tak buat. Bukan kawan awak je, satu kelas semua tak buat. So salah lah jawapan dia. Jadi ini contoh yang cikgu dah letak. Kita letak pada 1/8 baki awal. Okey, tuliskan baki awal. Kenapa baki awal? Sebab pada awal bulan Bumi Enterprise dia masih ada hutang. Kita masih ada hutang dengan Bumi Enterprise sebanyak RM500. So kita boleh bagi awal 1/8. Kenapa 1/8? Sebab bulan hari pertama pada bulan 8. So kita letak baki dia 500. Begitu juga lah dengan akaun-akaun yang lain, Wan dan Enterprise. So pada akaun Wan dan Enterprise nanti, ledger penghutang untuk Wan dan Enterprise kita kena letak baki dia 1,000. So jangan tak letak. Jadi baiki kesilapan yang awak dah buat. Macam tu juga dengan pemihutang. Kita ada pemihutang niaga. C adalah pemihutang niaga. So kita buka ledger pemihutang niaga. Okay, kita tengok pada United Plastic Trading ni ada 2,000. Okey, ada bukan 2,000. United Plastic Trading ni dia berhutang dengan kita sebanyak 200,000. So dalam ledger pemihutang niaga nanti awak tak baki awalnya sebanyak 200. Handmade wholesale ni pun baki dia sebanyak 1,000. Kemudian buka ledger dari soalan D, baki untuk D pemihutang lain-lain, buka ledger pemihutang lain-lain, kita tengok pada Seng Heng Group RM500. So ada baki hutang Seng Heng Group sebanyak RM500 yang kita kena rekodkan. Okey, so faham? Kalau tak faham, just WhatsApp cikgu, tanya macam mana, ataupun kalau cikgu akan terangkan lebih detail nanti. Okey. Okey, kemudian ada kawan-kawan awak dia dah buat ni. Dah bagus dah. 6/8. Okey. Debit
12,500. Jadi ruang baki ni dia kosongkan. Okey, jangan kosongkan ruang baki. Setiap lajur baki ini perlu diisi nilai. Contoh cikgu dah buat ini. Okey, baki dia adalah 12,500. Kemudian dia bayar hutang. Okey, baki adalah RM1,250. Kemudian dia bayar hutang RM1,250. Baki dia ada kosong. Walaupun kosong, kita kena letak kosong ataupun kita dash. Okey, macam kawan bagus. Letak kosong. Maknanya betul lah. Cuma atas ni dia terus tinggalkan kosong. Tinggalkan ni yang jadi jawapan jadi salah. Okey, kita kena record setiap lajur, setiap baris pada lajur baki ini perlu ditulis angkanya berapa baki hutang dia. Jadi jangan tinggalkan lumpung ataupun kosong. Okey, letak kosong atau baki. Okey, kalau awak tengok ya, kawan awak ni okey, dia dah buat ni betul dah, kosong. Tapi letak kosong dia ada 0.0000000. Okey. Kalau awak tekan kalkulator, ambil kalkulator, awak tekan 0.000.00, dia tetap akan menjadi kosong. Amount tu tak ada nilai, kosong. Jadi awak letak kosong atau awak letak dash je, tak perlu letak kurungan, tak perlu letak kosong, koma kosong kosong kosong. Sebab nilai dia memang kosong. Okey. Okey, itu sahaja kesilapan. Jadi apa yang cikgu nak awak buat sekarang ini adalah awak betulkan balik semua kesilapan-kesilapan yang awak buat. Macam mana nak betulkan? Okey, tutup balik latihan yang lama tu. Okey, tutup balik, tak payah buka. Awak buka dokumen dia saja, buka soalan dengan dokumen. Ambil test pad yang baru, buat semula satu per satu. Jadi untuk tugas ISMA, inilah senarai dia, akaun-akaun yang awak kena buat. Awak kena buat buku jualan tunai, buku jualan kredit, buku belian, buku pulangan belian, buku tunai penerimaan, buku tunai pembayaran, buku ledger penghutang, buku ledger pengutang, senarai daftar pengutang, senarai daftar pengutang. Okey, ini untuk soalan ISMA. Buat dan lengkapkan. Buat semula yang baru. Tulis cantik-cantik, kemas-kemas supaya saya dapat semak. Okey. Jadi tugasan satu, tugasan kedua sama juga, iaitu awak kena buat untuk tugasan Along Enterprise. Okey, buat buku jualan tunai, buku jualan kredit, buku belian, buku tunai penerimaan, buku tunai pembayaran, ledger penghutang, ledger pemihutang, senarai daftar penghutang dan juga senarai daftar pemihutang. Okey, lengkapkan sampai habis, buat semula elok-elok, cantik-cantik dan hantarkan kepada cikgu sebelum 13 Jun 2021 dalam format PDF. Jangan hantar dalam format JPEG, format image, gambar saya tak nak. Hantar dalam format PDF. Okey, kalau kita tengok awak punya akaun ni ada banyak. Jadi jangan hantar PDF pada saya banyak-banyak. Hantar saya dalam satu PDF saja. Okey, jadi dokumen untuk soalan ISMA ada satu PDF. Soalan untuk soalan Along Enterprise ada satu PDF. So ada dua PDF. Satu PDF untuk soalan ISMA, satu PDF untuk soalan Along. Okey, faham? Okey, kalau tak faham boleh tanya nanti. Boleh WhatsApp tanya macam mana. Okey, itu sahaja. Pastikan awak siapkan semua tugasan yang saya bagi sebelum 13 Jun 2021. So, sebarang pertanyaan macam biasa, just WhatsApp saya siapa personal ataupun dalam grup, ataupun boleh call direct pada saya akan jawab setiap soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan daripada awak nanti. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat bercuti selama 2 minggu.